Daripada Abdul Rahman bin Abdin. Dia kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada bagi tahu. Satu hari Sayyidina Umar sudah dengar satu sahabat yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam baca surah Al-Furqan. Tapi dia kata ala ghairi ma aqra'uha, tapi cara Hisham ni baca tak sama macam aku baca. Sayyidina Umar kata. Dia dulu belajar Quran direct dengan Nabi. Sayyidina Umar belajar Quran dengan Nabi. Nabi baca ayat tu, ayat surah Al-Furqan tu, baca dan Sayyidina Umar dengar dan dia hafal. Tiba-tiba dia dengar, dia ni yang kata Hisham bin Hakim ni baca surah Al-Furqan, ayat yang sama tapi baca lagu lain. Tak sama macam yang Nabi pernah baca kat dia. Fakitu an a'jala alaih. Sayyidina Umar kata aku naik angin. Sayyidina Umar bin Al-Khattab apabila Hisham bin Hakim baca surah Al-Furqan, baca belain daripada dia duk baca. Sedangkan Sayyidina Umar kata hak aku duk baca ni, aku baca ikut Nabi ajang aku. Jadi dia beranggapan kata Hisham bin Hakim ni sudah baca tak betul. Dia sudah anggap macam tu. Bila dia dengar kau ni baca tak betul, dia sudah naik angin. Summa amhaltuhu hatta sarafa. Dia kata aku pun duk ingat malas nak cari gaduh dengan Hisham bin Hakim ni, biar pergi kat dia kata. Summa labbabtuhu biridaih. Kawan ni pun elok, kawan ni nak pergi, dia ingat tak boleh jadi. Dia pergi cekak kain ridak. Kain ridak tu tuan-tuan, ni yang sahabat-sahabat kita duk bubuh atas bau ni. Geng-geng qasidah duk bubuh atas bau ni. Tu dipanggil kain ridak. Umar ni tadi ni, dia duk ingat nak demah dah kau ni. Pasal kau ni baca, dia kata baca tak betul. Pasal dia pun baca ayat tu, dia belajar daripada Nabi, tak macam Hakim ni baca. Tapi tiba-tiba Hisham bin Hakim ni baca, dia dengar belain, dia dah naik angin, mula-mula ingat tak mau nak buat apa, tak kesudah, kau ni nak jalan, dia tangkap kain ridak atas bau ni, dia tangkap, dia tarik mai. Faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pegang, aku rentap dia, aku heret pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, bila sampai depan Nabi dia kata ya Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha. Dia kata ya Rasulullah, saya dengar dia ni baca surah Al-Furqan, baca tak serupa macam yang tuan baca kat saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Arsilhu. Nabi kata apa pun hang lepas kain tu dulu. Dia duk cekak kau ni tak mau lepas. Nabi kata dekat dia, arsilhu, lepas. Nabi dia bukan suka orang pergi duk buat perungui. Nabi tak suka. Nabi ni orang yang tertib. Nabi kata arsilhu. Nabi kata hang lepas dulu, jangan duk cekak dia macam tu. Kemudian Nabi kata dekat Hisham bin Hakim ni, Nabi kata iqra. Cuba hang baca tengok surah Al-Furqan yang Umar kata hang baca tak betul tu. Cuba baca tengok. Faqara al-qira'ata allati sami'tuh. Dia ni pun pekuk telinga baca. Umar duduk ada tepi, dia dengar betul. Macam ni lah kawan tu baca tadi yang dia kata tak betul. Dia dengar, okey. Nabi pun dengar. Habis Hisham baca, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakaza unzilat. Bila habis dia baca, Nabi kita macam itulah ayat diturunkan. Sudah. Yang dia dah pergi cekak kawan ni, mujuk dia tak rimbuk, dia bawa mai depan Nabi, dia nak kata dia ni salah, suruh Nabi dengar. Tiba-tiba Nabi kata, hakaza unzilat. Nabi kata memang surah ni diturun macam tu. Macam dia ni baca. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li. Kemudian Nabi tengok Sayyidina Umar, Nabi kata dekat dia, iqra. Hang pula baca. Nabi kata kat dia. Fa qara'tu. Sayyidina Umar dia pun pekuk telinga, dia pun baca juga. Baca macam Nabi ajak dia. Ni kaki berani ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hakaza unzilat. Nabi kata, ya, macam ni pun Quran diturunkan juga. Oh. Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Nabi kata Quran diturunkan bukan satu saja wajah bacaan, bukan satu bentuk bacaan sahaja. Quran diturunkan dengan 7 wajah bacaan. Yang baca pun betul, yang dia ni baca pun betul. Quran diturunkan dengan 7 wajah bacaan. Faqra ma tayassara minhu. Nabi kata baca yang hak mana satu hampa rasa senang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih.
riwayat Imam Muslim. Kesimpulan yang kita nak beritahu ni apa tuan-tuan? Satu, semua kita ada biasa buat silap. Kan kita, orang Melayu kata apa? Mana ada bumi tak ditimpa hujan. Mana ada satu manusia tak pernah silap. Kesimpulan yang pertama apa dia? Semua kita pernah buat silap. Dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Atau kama qal, hadis hasan riwayat Ibnu Majah. Nabi kata setiap manusia, kullu bani Adam, setiap nama kata manusia ni khata', ada buat silap. Hang jadi Syekh Al-Azhar pun ada buat silap, hang jadi mufti negeri pun ada buat silap, hang jadi tuan guru dalam masyarakat pun ada buat silap, hang jadi ustaz pun ada buat silap, siapa pun ada buat silap. Pasal apa? Pasal manusia. Manusia tak boleh lepas daripada ada silap. Wa khairul khata'in, Nabi kata, tapi hak paling baik di kalangan hak duk buat silap ni, Nabi kata at-tawwabun. Orang yang bila dia buat silap, dia mengaku salah, dia menyesal dan dia betulkan kesalahan dia. Macam tu. So, kesimpulan yang pertama apa dia? Nama kata manusia semua biasa buat silap. Yang kedua, tuan-tuan guru, guru-guru, ustaz-ustaz, aduk mengajak ni semua pun ada kadang-kadang tersilap. Ada. Bahkan kadang-kadang tokoh-tokoh besar. Kalau ustaz kampung macam saya ni, ustaz cabuk macam saya ni, silap ni tak payah. Tiap-tiap kali kuliah ada saja silap. Bila balik, ada masa lapang balik, pasang balik ni. Yang zon kuliah, yang PMT, duk rakam ni, kita pun dengar balik hak kita cakap ni. Dengar balik. Ada tangkap satu dua juga. Kadang-kadang dia terleceh. Sama ada kesilapan itu, kesilapan sebut baris Quran ke, kadang-kadang tersilap baris hadis Nabi ke, kadang-kadang kesilapan itu tersasul sebut nama ke. Kita nak sebut Zaid bin Harisah, kita pergi sebut Zaid bin Sabit. Kadang-kadang bila bercakap ni tuan-tuan, kadang-kadang siapa pun kena. Bila bercakap ni, kadang bila bercakap nak sebut Zaid bin Harisah, pergi sebut Zaid bin Sabit. Bila kita balik, tengok balik, Allah, pergi sebut Zaid bin Sabit pula. Kesilapan itu tak jadi dosa apa pun, tapi galat lah. Pasal apa? Pasal di luar sana ada orang yang duk tengok, yang dia bukan tengok, bukan nak ambil ilmu, dia nak cari salah kita. Cantik. Lepas tu bila dia pula pergi bercakap tang mana ke apakah, dia sebut nama kita, dia condemn kita. Kerana satu kesilapan yang tak menyebabkan apa-apa pun, tapi kerana tergelincang lidah. Dia hantam, tapi satu hari dia pun akan buat silap juga. Pasal apa? Pasal dia pun manusia. Jadi hak kita nak beritahu ni apa? Siapa pun, nama kata manusia, boleh tersilap. Nabi duk ada berapa belah orang isteri. Kadang-kadang dalam nak bawa cerita, nak beritahu, isteri Nabi hak paling cantik berdasarkan keterangan di dalam hadis Nabi SAW ialah Safiyah binti Huyai yang asalnya keturunan Yahudi. Nak sebut Safiyah binti Huyai, pergi sebut Zainab binti Jahsyin. Zainab pun isteri Nabi juga, cantik juga, tapi Safiyah lagi cantik. Tapi masa duk bercakap tu, nak sebut Safiyah, pergi sebut Zainab binti Jahsyin. Hak dengar ni 500 orang dengar, dia pun tak tahu hak mana cantik. Dia dengar ustaz kata betul ya. Tapi dalam 500 tu ada seorang, mana pula dia kata Zainab mai ikut mana, Safiyah dia kata. Apa? Bacalah dulu lain kali. Sedangkan benda tu berlaku pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia. Kadang-kadang bila bercakap dia duk laju ni, terbabas sikit. Selagi mana keterbabasan itu berlaku bukan dalam perkara yang merosakkan akidah, tapi dalam soal-soal yang kita sebut tadi dan sebagainya, itu adalah kelemahan manusia. Tak perlu pun di-highlight. Apatah lagi highlight dengan tujuan nak menghina kawan yang buat salah. Itu sangat salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah yang dikatakan Islam itu cantik, tetapi kita menyalahgunakan kecantikan Islam itu dengan kita timbul satu suasana tidak tenteram di dalam masyarakat apabila kita saling menyalahkan satu sama lain.
Ada orang hantar mai dekat saya satu karikatur, gambar kartun. Satu orang duduk balik ni, satu orang duduk balik ni. Depan mereka tulis atas tanah tu tulis nombor 6. Kawan yang duduk balik ni, dia tengok, dia kata 6. Kawan yang duduk balik ni, tengok benda tu juga, dia kata apa? 9. 6 betul ke 9 betul? Dua-dua betul. Hang tengok ke angle mana? Kalau hang tengok angle ini, 6 betul ke hang? Tapi dia tengok angle sana, 9 betul kat dia. Jadi kadang-kadang satu-satu isu yang berbangkit di dalam masyarakat ini bukan soal siapa betul siapa salah, tapi soalnya masing-masing mengambil angle mana melihat isu itu. Bertolak ansurlah, berlapang dadalah. Mudah-mudahan benda-benda itu akan merapatkan lagi hubungan di antara sesama kita orang Islam. Tegur, biar kena cara. Yang menegur, biar kena cara. Yang ditegur juga berlapang dada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang Islam penat dah dengan bergaduh ni. Lagi kita bergaduh, lagi teruk kita kena himpit dalam dunia ni. Is a time untuk orang Islam cari jalan, duduk, bincang macam mana kita nak mengurangkan pergeseran. Kalau satu pihak rasa dia buat salah, dalam perbincangan hati ke hati ini, dia mengaku kesalahan dia. Pasal apa? Sebaik-baik orang yang buat salah itu ialah orang yang bertaubat. Tukang, mana silap buat bagi betul. Dan pihak yang menegur pun biarlah beradab. Kerana teguran yang beradab lebih membawa kebaikan daripada teguran yang membinasakan.